A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Pengerusi acara, bahagia Puan Pengarah, Tuan Timbalan Pengarah. Saya tak sebut nama tu. Kedakut tak dibagi salutasi orang seseorang. Pasang pegawai. Bono tu setiap kali program nak kau nak ingatkan. Pegawai yang dikasihi. Seterusnya pegawai daerah tadi pun ada datang dengan itu. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, apapun syukur sangat-sangat. Ini bukan kali pertama lah saya berjumpa dengan warga Tuan Peladang, tapi di negeri-negeri lain lah. Saya ingat Selangor tak nak panggil kan, akhirnya dia panggil, dan lepas tu sibuk cakap susah nak dapat, panggil pun tidak, cakap susah nak dapat kan. Tapi Alhamdulillah, terima kasih Tuan Timbalan. Mungkin Tuan Timbalan tu salah channel tu, tapi Alhamdulillah, insyaAllah jemput lagi, insyaAllah saya datang. Lagipun sejam, mana cukup. Jadi tu bagi hint, so panggil lagi lah. Untuk makluman semua, bangunan ni bukan asing pada saya. Saya dah beritahu tadi, bila saya cakap, dia ingat saya bergurau. Sebab saya dah biasa bergurau kan. Saya biasa jadi dispatch. Ada satu syarikat dekat sini dulu. Saya dulu masa belajar di UiTM di Shah Alam dulu, saya kerja hari Khamis Jumaat petang. Saya lepas pukul 2 saya jadi dispatch. Maklumlah dulu susah kan nak cari duit untuk tambah duit belajar. Kemudian hari Sabtu Ahad saya belah-belah malam pun saya jadi MC function. Satu function RM50 masa tu. Dapatlah bantu-bantu tampung jadi MC program-program rasmi, program dinner dan sebagainya. Baiklah, hari ni tajuknya Hijrah Express. Bersempena dengan amal hijrah. Sekalilah hijrah, merdeka, semua sekalilah, boleh sekali. Apa maksud hijrah? Hijrah ni dikatakan sebagai perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau kita merujuk kepada perayaan sambutan kita Ma'al Hijrah ni, merujuk kepada perpindahan Nabi. Perpindahan Nabi yang sangat bersejarah, iaitu daripada Makkah ke Madinah, yang mana pada ketika itu satu perkara yang perlu kita lihat bukan perpindahan itu, tetapi melihat roh pengiktibaran di sebalik penghijrahan itu. Dan Nabi sebut pula, Nabi sebut kepada kita, Nabi kata tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma dua perkara. Yang ada cuma niat dan jihad. Itu Nabi sebut. Tapi nak kaitkan, Nabi samakan hijrah yang perpindahan Fathu Makkah ni tak ada lagi. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak menunjukkan sama borek niat dengan jihad ni. Kan? Sama berat. Kalau tak faham. Jadi niat dan jihad ini bukan satu benda senang. Contoh, berhentilah merokok. Bukan senang nak ubah niat tu. Kan? Kita akan cakap dengan orang, kau cakap senang lah. Ataupun orang cakap, insyaAllah. Tapi dalam hati tak buat. Jangan sebut insyaAllah kalau rasa dah mati tak nak buat. Jadi makna kata dah ada azam. Contoh. Jadi satu lagi perkara, jihad dia. Perjuangan dia. Nak mengubah satu keadaan. Bukan senang. Kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi. Waktu Nabi berhijrah. Kenapa Nabi berhijrah? Kenapa Nabi berhijrah? Apa jawapan? Kenapa Nabi berhijrah? Macam ni lah. Puan, kebanyakan staf kita macam tu lah. Tanya, kenapa hijrah? Kita tunjuk macam mana. Dia akan koma. Tiba-tiba darah tak jalan. Tiba-tiba oksigen tak sampai kotak. Dia macam tak tahu apa yang dia tengok dia tu. Kan berburak tadi, galak ke main kuek dah. Tapi bila tanya, koma tu masalah tu. Kenapa Nabi hijrah? Sebab apa? Satu jawapan yang saya nak. Apa dia? Allah suruh. Allah suruh. Oh iyalah, macam tu je. Allahu Akbar, semayang lah. Tanya-tanya lagi buat apa? Nak berhenti semayang tak? Apa benda tu? Berhentilah semayang, macam tu je. Kan? Sebab orang yang bila bersalat ni, dia dapat 3 jenis cahaya. Satu cahaya bintang yang bergema 8. Dia tak apa terang mana ada. Tengok baru nampak. Satu cahaya bulan, terang benorang. Paling terang cahaya matahari. So dalam semayang, Allahu Akbar, semayang, kejap lagi lah. Dia dapat cahaya bintang bergema 8. Dia semayang, tapi sekadar semayang. Tapi orang yang dapat cahaya bulan ni, Allahu Akbar, terus pergi semayang. Tapi paling tarik sekali dapat cahaya matahari adalah
Orang yang sebelum semayang tu masuk azan lagi, dia dah ada dah, ready tempat semayang. Itu poin pertama nak beritahu. Begitu juga bila cerita Nabi tadi berhijrah. Nabi berhijrah sama Allah suruh. Dan Nabi keluar pintu depan. Keluar pintu depan menghadap tentera kafir Quraisy. Mana mungkin Nabi lari? Maka Nabi bukan pelarian. Faham? Nak bagi faham. Tak, yang ni mungkin ada orang tersalah konsep. Bukan kata kita cakap dia tu tak betul, kita betul. Tak. Kita kena faham betul-betul. Apa maksud Nabi berhijrah? Nabi buat perubahan. Ada orang tinggalkan. Dia tinggalkan kekayaan dia, segala kemewahan dia. Abdul Rahman bin Auf. Tinggal ikut Nabi kerana Allah. Itu poin. Makna kata, benda pertama pengajaran untuk semua ini. Bekerjalah kerana Allah. Kenapa datang seminar hari ni? Bos ada, gila kau tak datang. Kenapa datang hari ni? Ke point kan khusus sehari, kena apa, kena 7 hari setahun. Jadi aku baru ada 3. Kan? Jadi macam mana? Apa sebab datang? Kenapa kau sembahyang? Usalli, sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua ada kat rumah. So makna kata niat kita tu bukan senang. Tu sebab bila kita beli handphone baru, bila kita dah pasang screen protector, kita dah siap dengan dia punya cover casing. Orang perempuan tu lah kau jual casing yang penting mustahak. Casing tu. Kan? Lepas tu, malam pertama dengan handphone. Bila keluar je daripada kotak tu, dah masuk SIM card dah. Tak apa, dah masuk SIM card. Benda pertama yang kita buat, apa yang kita akan usik dulu? Orang perempuan saya nak tanya. Benda pertama yang kau usik apa? Cakap. Orang lelaki. Kamera kena. Benda pertama kita usik apa? Handphone. Benda pertama kita akan usik adalah setting. Kita akan tengok volume suara nak kuat mana, font nak besar mana, color ringtone dah ada dah, assign ringtone. Tu mana bini dia telefon tu. Bunyi rimau ringtone tu kan, tahu kan? Kalau ni telefon kan. Assalamualaikum, bos telefon. Dia tahu dah. Dia dah buat dah. Makna setting. Dan setting ni kita adjust hari-hari ke? Tak. Hari pertama je. Tapi kalau tiba-tiba nampak handphone tu, apa salah kelabu ni? Kita akan buka setting balik, betulkan balik biar dia terang balik. Macam tu juga hidup kita. Bila ada nampak benda tak betul, kita balik pada setting asal kita. Tapi kalau setting awal tak betul, sampai bila pun takkan betul. Dan memang awal-awal kelabu, mana nak tahu orang? Kan? Aku ingat aku nak kuruskan badan. Okey, baik. Boleh kau nak kuruskan badan? Boleh tak? Contoh, kenapa nak kuruskan badan? Biar orang nampak aku lawa. Sampai sudah kau tak lawa sebab kau memang tak lawa. Contoh macam tu lah kan. Kan? Contoh lah. Sebab tak kena. Cantik itu subjektif. Tapi kenapa kau nak kuruskan badan? Biar ringan badan aku nak beribadah pada Allah. Barulah clear. Kan? Biarlah kita ni tak cantik, tapi cantik di mata suami. Baiklah, itu penting. Biar kita tidak secantik Fashasan dan Fazura maupun Maya Karin. Sebab syukur kerana tutup lampu sama. Kau ingat Maya Karin tu tutup lampu menyala muka tak ada. Sama yang gelap, yang kau heboh dan lawa benar, yang kau lawa tonton orang ni semua untuk lelaki orang. Buat apa? Handsome tu apa? Kan? Orang lelaki dia bukan kisah benar ni tengoknya. Tak ada siapa perasan dah seminggu dia pakai baju tu. Tak ada siapa perasan. Sebab orang lelaki ni dia senang. Dia tak ada hal. Okey, boleh pakai. Dia tak nampak ni. Kotor kan tak ada. Tak. Yang penting setting. Niat kita. Kalau pada awal. Tanyalah. Bila interview. Tanyalah puan pengarah. Tuan timbalan pengarah kita. Waktu interview. Korang nak kerja dulu. Apa jawapan korang? Sanggup kerja. Isnin sampai Jumaat. Kita kerja kena lewat malam balik tu. Saiz dia. Iyalah ni. Ya, saya dulu kerja kilang 2 minggu tak balik. Bukan main cakap. Bila lah kerja, ni lah anak meragam. Anak bapak budak meragam. Macam-macam. Tak dapatlah hari ni, tak dapat overtime. Dah lah kau tak dapat overtime. Kau malah orang lain overtime. Tu perangai kau. Benda berlaku kat semua LPP kecuali Selangor. Saya kena cover siap-siap lah. Macam tu. Tapi hakikat dia yang kita kena tahulah kan. Jadi begitu juga kalau kita tengok kan daripada aspek kita nak tu jihad perjuangan, nak kena tahu status quo kita kat mana. Ya. Tengok balik Nabi. Waktu Nabi nak keluar. Nabi menghadap tentera kafir Quraisy tu. Nabi ambil pasir, Nabi letak kat kepala dia. Yakin bantuan Allah ada.
Latak ke kepala tentera kafir Quraisy. Sambil baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum hum la yubsirun. Kan di banner tembok-tembok di depan kamu, di banner tembok-tembok di belakang kamu. Nanti tak dapat dia tengok dah. Pandang tapi tak nampak. Tu ada ustaz tu cakap baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Baca ayat tu. Dah baca kono kat ustaz sebab polis tu sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu. Itu yang dia nampak kau tak nampak dia. Tapi apa pun bila Nabi keluar, ingat siapa dah pergi umrah, pergi haji? Kira kan? Siapa dah pergi umrah? Lagi ni tak ada yang belum ada yang pergi dah. Wah, tak apa, nanti kita apa? Tak apa, nanti peringat saya bulan 3 tahun depan. InsyaAllah. Package terbaik. Bukan promote, lebih kurang. Tapi tapi nak cerita, siapa yang pergi umrah, dia tahu dah. Kan tuan-tuan, bila kita naik bas tu, daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, 5 jam perjalanan. Lebih kurang. Dalam 5 jam tu, bila sampai? Kau jajak tanya, pukul berapa sampai? Lepas tu tengok jam. Alah. Lepas tu tertinggal kat luar. Siapa yang ingat peristiwa hijrah dia, pandang kat luar, dia akan terfikir, macam mana Nabi hijrah dulu? Dengan tahap bukit buka batu-batu, pokok pun tak ada. Macam mana tu? Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan itu pun jalan yang Nabi lalui. Nabi melalui jalan-jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia pada ketika itu. Bayangkan tu. Orang yang naik bas daripada Madinah pergi ke Makkah pakai ihram pun huru-hara tu. Bila terlelap dengan terjaga macam dah telanjang kan so. Sebab dia terlupa dah pakai kain ihram ringan kan. Ada dia macam tu lah rasa pengalaman kan. Tapi makna kata Nabi bila diperintah oleh Allah berhijrah, dia tidak tak menjawab. Macam kau orang lah kena transfer. Macam tu lah kan. Dengan ini saudara Nazim dapat surat kena transfer. Benda pertama sekali, mohon penangguhan. Kerana ada urusan yang belum diselesaikan. Ada ya urus belum selesai. Dalam pada tu macam-macam kabel kau pakai. Kiri, kanan, depan, belakang. Minta tolong. Tak sesuai lah. Inilah jauh pada omak lah. Apa benda Kerja lah kan. Kerja tempat baru. Tak payah cakap itulah. Kau tengok sekarang. Perempuan. Nak perempuan. Berapa ramai yang bukan duduk sebelah kawan aja cakap. Kau tak muak ke tengok muka yang sama tiap-tiap hari? Cuba cari lain. Duduk cawangan lain. Nak yang pegawai tak payahlah ni yang belakang tu. Tengok. Tak ada lah. Lepas tu pergi toilet pun tu kat geng dia. Sebab dia berdua. Orang lelaki dia pergi seorang je. Sebab dia tak nak orang tahu urusan dia apa. Orang perempuan mesti ada geng. Aku okey tak? Kat dalam toilet tu. Consultant kan. Aku okey. Apa bincang sama kau? Okey lah. Taklah. Tapi makna kata nak cerita disebutkan tentang hijrah ni yang paling susah sekali adalah niat dan jihad. Perbetulkan niat kita. Kan? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil armuraman katsira wasa'ah. Barang siapa yang niat buat perubahan, berhijrah fi sabilillah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni yajid fil armuraman katsira wasa'ah. Dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa tuan-tuan takut? Habislah weh, kena transfer sana. Habislah kita. Manusia selalu sebut 3 perkara, tapi buat 3 perkara. Pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Bukan tak tahu staf-staf ni mengutuk pengarah dengan timbalan pengarah berbakul-bakul. Bukan tak tahu. Tak, puan pengarah dengan timbalan pengarah syukurlah sebab pahala kita banyak betul. Kan? Yang bercakap tu sama tu. Dia kalau orang tu copek menjawab, ya tu. Kan payahlah tu. Kau ingat aku tak tahu panggil kau? Tahu dah tu. Depan bos bukan nunduk menyarap. Kau main lagi. Kan? Tapi betul. Kan, bantai. Akhirat besok jangan lupa. Itu pertama. Yang kedua, manusia selalu sebut rezeki datang pada Allah. Tapi bila diuji susah sikit, PKP,
Mula mengatap-atap merayu pada manusia. Kereta besar, rumah besar, bercerita luar negara. Dia boleh cakap tu, tak ada ke bantuan untuk kami? Tapi nak cakap apa tuan-tuan? Lepas tu kita tolak balon dia. Duit banyak, dia tak layak tengok bantuan. Kau tahu ke apa ada dalam beg duit dia? Kau tahu ke apa dalam bank dia? Membalon dekat dalam Facebook. Bukan main macam kau ni buat kerja Allah Ta'ala. Tahu apa benda masalah orang. Orang tu memang masalah. Ada orang rumah besar, kereta besar. Orang gaji pun tak boleh datang rumah dia. Rupa-rupa suami terperangkap kat luar negara. Dia apa pun tak ada kena rumah tu. Masa tu emas 916. Kurang nilainya berbanding emas pelitup muka. Masa tu tak kira lah kau pengarah kau. Timbalan pengarah peladang kau. Samsul debat kau. Sampai Giant beratur. Samsul debat. Sahab tu belakang. Dah lah, lomeh pakai ni macam ni kan. Lomeh, ya Allah, beratur banyak. Masuk dalam Giant barang Nabi. Barang Nabi. Orang ni beli barang pula tak fikir orang belakang lah. Nah, itulah keadaan yang realiti hidup kita ni. Dan begitu juga yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Mengutuk orang, jangan kutuk orang kalau rasa tak sempat nak minta maaf dengan orang tu. Jangan. Cakap orang tu macam ni. Ada satu tajuk tu, ribah dan fitnah. Tak sampai cerita ini dah. Maknanya memang confirm kena panggil lagi. Ribah, fitnah kita tahu. Fitnah cakap benda yang tak betul pasal orang. Ribah ni sebut apa juga tentang seseorang. Tentang seseorang yang mana kalau dia dengar, tentu-tentu dia tak suka. Maka tu ribah. Dan betul-betul istilah yang kita selalu sebut membawang. Tapi membawang ni tak sesuai. Membawang ni, bawang tu kalau masak, goreng dengan nasi goreng, dengan sayur, sedap. Lagi satu, bawang termasuk dalam barang kawalan. Ini membawang tak sesuai, membangkai sesuai. Cerita ngutuk orang. Bayangkan seorang perempuan badui datang jumpa, dia saya ada genit-genit ala-ala Sheila Majid tu. Dia jumpa dengan Nabi, cerita masalah. Bila perempuan tu balik, Aisyah datang kat Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya dia. Ketahuilah sesungguhnya Aisyah, engkau sedang membuat ribah. Cakap saya seorang pun ribah. Kau tengoklah baju aku rasa tak bertukar tu. Ribah. Dia pakai lagi motor buruk tu. Ribah. Apa pasal kepala dia macam tu? Ribah. Semua cerita ribah. Tudung mana diorang pakai dah tudung macam tu? Mana dah? Orang semua game bawang eksekutif tu. Bukan bawang eksklusif dah. Bawang eksekutif tu. Ada jenis-jenis tudung yang orang dah tak pakai. Konon-konon lah. Konon dia lah yang up to date. Kalau orang tu dengar kecil hati tak? Orang mana pakai tudung macam ni dah? Malu orang tu. Kan? Macam tu lah kita. Cuba tanya balik berapa banyak kata-kata aku lalu tadi, bukan aku tak dengar kau cakap macam-macam. Perempuan dia membisik bukan dengar. Dia bukan reti perlahan. Yang lalu tinggi weh. Tinggi. Dia galak tu, iyalah dia cakap tu. Yang seorang dalam TV nampak gemuk, wah hajar betul. Tapi saya okey puan, saya maafkan. Saya maafkan. Saya tak ada masalah, okey ah, nampak. Dia ingat aku tak dengar, aku dah biasa tahu ayat tu. Kan? Kadang-kadang tu saya tengah makan kan. Samsul debat weh. Aku cakap macam tu kan. Apa kata dia dengar lah. Tak, satu perkara tu. Jadi makna kata benda yang kita nak tukar pertama niat kita. Niatkan kerana Allah. Bekerja kerana Allah. Tanyalah masa interview tu budak-budak yang nak kerja kerajaan. Saya tahulah sebab saya dulu pengarah. Saya pernah jadi pengarah undang-undang dan penguasaan. 80 orang penguasa. Jadi ragam yang budak-budak itu semua saya tahu. 80 penguasa, 8 pembantu takbir. Ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Kan? Jadi saya tahu belief ada 6 orang. Saya tahu perangai jaga ramai-ramai ni macam mana. Korang bukan aku tak tahu. Dulu kerja, sanggup kerja. Betul nak kerja, tak kisah. Ya, kalau aku dapat kerja ni tak payah fikir apa dah. Dapat kerja government. Tu ayat you all sebelum kerja. Dah kerja? Kenapa kita tak dapat APC ni? Tak. Tadi kau cakap kau dah dapat, kau syukur. Kan? Kau tak puas hati apa pasal? Rezeki Tuhan bagi macam-macam. Kenapa nak kerja tuan peladang ni? Sebab kerja kerajaan kan, jadi terjamin.
Rasa terjamin? Boleh buat loan. Ilah kau fikir tu. Pahaman terjamin tu. Tak ada bondo yang boleh dijamin atas dunia ni. Yang boleh menjamin kita Allah Ta'ala saja. Itu sebab ada orang dia kerja kontrak sampai 30 tahun. Bahagia. Kontrak 30 tahun. Tak pernah peluang serap tetap. Tapi dia tak pernah mungut. Allah bagi kita. Dulu kau nak kerja. Dah kerja kau nak macam ni. Nak macam ni kau nak macam ni. Itu sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas. Nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Allah uji muda dengan tua. Sehat dengan sakit. Lapang dengan sempit. Hidup dengan mati. Kaya dengan. Itulah jawapan yang salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mana ada Allah uji kaya dengan miskin? Tak ada. Kadang-kadang kita miskin lagi dengan Allah daripada kita kaya, langsung lupa ke Allah. Ya. Ada orang dalam poket ada 500, dalam bank ada 1000. Lega lah boleh tahan ni sampai hujung bulan. Lepas dah bayar macam-macam bil baru-baru ni, kan? Ya. Tapi ada orang gau-gau kepala. Apa sal? Dalam bank tinggal 5 juta. Kau tak ada rasa nak bunuh dia? Sebab dia dah biasa dalam bank, puan. Dalam bank dia dah pernah ada, biasa ada 100 juta. Tinggal 5 juta tu tengah susah sangat. Kita dah biasa jalan kaki, sekali dapat motor macam ni, syukur. Orang dah biasa naik Alphard, Velfire. Dia dah biasa naik Toyota, Proton Satria Neo. Habis aku punya parking pun tak ada tadi. Tak, bukan cakap siapa ni, contoh saja je. Tak apa. Ni lagi pun siapa nak bagi parking kat saya, naik pun Azia. Kan? Saya tu ceramah kat Ijuk. Saya ceramah kat Masjid Ijuk sebelum PKP lah. Masjid Ijuk. Saya memang jenis kalau saya sampai kat masjid tu, saya tak tahu masuk tau. Saya lag tu. Saya naik kereta kecil, saya tak parking kat parking penceramah. Saya parking biasa, saya tunggu orang azan dulu. Lepas tu dah qamat ya. Orang masuk, baru saya masuk. Saya pergi sah belakang sekali. Senang nak jamak. Dah habis saya jamak tu kan, pakcik sebelah tu confident dia cakap dengan saya. Pencamah belum sampai tu. Sudah aku salah masjid ke apa? Saya tanya pakcik tu siapa pencamah dia? Samsul Debat. Sudah dia tak kenal aku. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat, dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambek sampai lah. Langsung saya diam. Tak jadi saya cakap dah, saya diam lah kan. Tak sampai hati lah saya nak betulkan pakcik tu. Sudah datanglah JK masjid tu. Tuan, kita nak mula ni. Okey. Saya salam pakcik. Saya mula dulu ya. Nak ceramah. Dia pun pandang saya. Saya pergi sampai depan tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik. Tu bawa orang tu dulu cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Ini tengah malam torang tau. Dia tengok pandang muka aku pun dia tak kenal tau. Masalahnya. Dia balon topat tau, bukan belakang kan. Tapi tu tapi apa dah hal? Semua kocik punya hal. Dunia. Nama gelaran dunia. Macam tadilah MC kita sebut atas nama manjanya Samsul Debat. Masa bila Samsul Debat jadi manja? Kau cakap apa? Kau cakap sikit. Kan dia tapi tu tak apalah, tapi okeylah. Saya suka tengok MC macam tu, dia bersahaja, baguslah. Cuma tak berapa kono lah manja tu. Tapi tak, sebab saya baru-baru ni pun saya ajar pun ceramah. Macam mana teknik berceramah, mengajar, cakap kat depan supaya kau tak adalah syok seorang-seorang. Dia bila present kat depan ni ada 3 jenis. Satu, talk to, bercakap kepada. Kedua, present with, which is better from number 1. Tetapi yang nombor 3 paling bagus sekali, conversation with. Sebab saya ceramah macam saya cakap-cakap campur burak je, baru korang boleh dengar sampai habis. Tu antara tips yang saya boleh bagilah. Banyak lagi, dia ada 9 step. Maknanya tu pun kena panggil. Dah 2 kali kena panggil. Tak apa. Jadi makna kata, kita cerita balik, tengok daripada aspek niat tadi. Niat kerana Allah, syukur. Kita sebab apa? Banyak kali berlaku. Tanyalah orang-orang lama yang ada dekat Pertubuhan Peladang ni. Tanyalah orang yang lama, dah berpuluh tahun kerja kan, tanyalah. Selama hidup dia bekerja dekat Pertubuhan Peladang, satu benda yang paling besar dia belajar, bergantung dengan manusia kau akan kecewa. Tu ya. Harap orang ni tolong kau naik pangkat, harap orang ni tolong kau recommend ni, tak ada. Sudah lepas tongkuk sendiri. Jadi akhirnya apa? Sebenarnya Allah datangkan manusia itu untuk uji kita saja.
penyerahan pada Allah, kita tak akan kecewa. Bila minta sesuatu pada Allah, 3 je kebaran kalian. Kena yakin. 3 saja kebaran kalian. Pertama, Allah akan makbulkan macam mana yang kita minta. Kedua, Allah tak makbul macam mana kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi daripada itu. Atau yang ketiga, Allah tak makbul macam kita minta, Allah tak bagi masa atas dunia, Allah bagi akhirat nanti. 3 je keadaannya. Itu sebab orang yang beriman pada Allah takkan kecewa walaupun dia tak dapat anugerah khidmat cemerlang. Macam dia seorang je kerja. Kita ni apa? Kita ni apa? Kita ni apa? Ramai-ramai, nak bagi ramai tak boleh. Hanya 5%, 7% aja ke 8% daripada jumlah keseluruhan staf. Saya tahu, kau ingat senang ke nak decide? Kau ingat siapa nama puan? Puan Naduni. Ingat senang ke Puan Naduni nak buat keputusan ni? Susah. Dia bincang dengan Tuan siapa nama tuan? Tuan Fuad gitu. Bincang sekali. Ni boleh tak dia ni? Boleh tak dia ni? Seorang pegawai ni lah yang penyelidik cakap, tak boleh. Dia ni dekat pejabat macam ni. Oh ya ke? Kalau yang ni, dia ni okey lah. Tapi dia baru dapat 5 tahun lepas. Oh ya ke? Yang ni, bincang, lalas dapat seorang. Maknanya apa? Maknanya apa? Okey, satu lagi. Orang minta kerja. Orang minta kerja. Bila sekali minta, buka jawatan kosong. Beribu-ribu orang minta jawatan. Jawatan kosong satu. Masa tu tiba-tiba semua mengaku saudara gitu. Tolonglah, kau bukan orang lain, mak kau dengan mak aku tu bukan orang lain. Tiba-tiba, kan? Macam mana lah, mak kau, mak aku bukan orang lain. Memang lain. Mak kau, mak aku lain. Kan? Tentu kan? Jadi, lepas tu bila orang tu, siapa bagian HR? Macam mana? Tak mengaku dah. Dia contohlah bagian HR, kan kat pejabat, yang dapat borang yang tinggi macam ni, dia pun ambil, okey, tengok kelulusan, okey, ni layak, okey, yang ni. Okey, yang ini dekat bahagian ni, okey, kelulusan dia cemerlang. Kemudian ada satu tu terlepas pula pergi bawah lemari. Tak apalah, kita tak dapat dia lah tu. Contoh. Dan kita punya tu, maknanya apa? Tak ada rezeki. Dan itulah yang selama ni kita kena faham. Proses dalam dunia ni macam tu. Dalam banyak-banyak binatang yang bernama ayam dekat pasar raya, kita pilih. Bukan semua nasib kita ambil yang ni, kita masak, kita makan. Yang lain tu kadang tak berbalik sampai masuk expired, buang. Kita yang pilih. Jadi ini Allah tentukan. Siapa dapat? Senang cerita. Orang lelaki dia senang. Dia kalau tak apa hati dia cakap direct. Kau macam mana boleh dapat APC ni? Kau cakap dengan aku. Kerja sama, ponteng sama. Saya cakap. Orang lelaki dia cakap direct. Macam mana kau dapat? Kan lelaki dia tak ada nak suruh-suruh. Cuba cakap. Macam mana kau boleh dapat? Ni rezeki kot. Mana aku tahu. Aku cuma setakat ni kalau cik-cik puan so aku buat apa-apa, aku buat je. Aku siap. Mungkin sebab tu kot. Yalah, aku tanya je. Kan? Bukan kata tak pati, kan? Tak dengki pun. Kau tak apa lah. Kalau macam tu lah kau, okey lah. Lelaki macam tu. Orang perempuan, dia tak kutuk depan tu. Dia siap puji di depan tu. Tahniah lah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tau. GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia add semua kawan-kawan terlupa, termasuklah budak anti manugerah pun ada dalam tu. Berdarah budak tu baca mesej dalam tu. Kan? Iya, tu sebabnya ada setengah tempat tu bila saya ceramah dulu, bila hari inovasi, kan biasanya hari inovasi kita sampai ke APC ni. Dia tambah anugerah-anugerah lain supaya kurang sikit kekecewaan orang lain. Contoh, orang lain yang tak dapat pun tak apa, tetapi dikeluarkan sijil untuk siapa yang dapat markah SKT 90 ke atas. Ada atas meja frame kan. Ini salah satu bentuk saya bagi cadangan. Jadi dia tak dapat pun dia dapat tu. So tiap-tiap tahun dia akan maintain tu sijil. Kan? Dia kan saya tengok ada yang dapat. Dia tak dapat naik atas pentas. Tak, cuba fikir. Sebenarnya bukan dapat apa pun. APC pertama dapat apa? Tak, cakaplah sijil jangan nampak sangat kau nak duit tu. Sijil satu, nombor 2 duit 1,000 kan. Dua. Doreh perempuan 1,000 tu kan. Cuba kau jangan nampak sangat kau punya bukan banyak pun 1,000. Yang paling best sekali ada budak-budak yang kerja kat pejabat tu, dia dah nampak tau senarai nama siapa terima atas kepala surat tu sulit dan rahsia. Senarai penerima APC tahun 2020. Siapa macam? Hello. Kau nak belanja kau apa? Orang tahu tadi sulit rahsia ni. Kau nak belanja apa? Belanja apa? Apa ni? Tak faham lah. Cakap je lah nak belanja apa. Tak, kau cuba cakap faham. Tahniah lah. Tahniah apa pula ni? Kau dapat APC tu. Memang mandai je kau.
Aku dah tengok. Tanya, ya ke? Ya Allah. Tapi kau jangan cerita dengan orang lain tau. Sebab ni sulit dan rahsia. Dalam pada tu semua dah jadi anak ikan lah. Bila nak belanja. Sudah naik atas pentas, terima sijil daripada Puan Aduni, muka dah tak elok dah. Sebab modal lagi banyak keluar daripada yang dia dapat tu. Itu sebab tak payahlah. Kan? Anugerah markas KT 90 ke atas. Lepas tu, anugerah tak pernah MC tahun yang dinilai. Macam masa tu muntah darah pun kau jauh. Kau pergilah balik dah muntah darah ni. Nanti tak dapat sijil. Macam tu lah. Inisiatif dia nak kojok kan. Yang satu lagi, tak pernah punch card merah tahun yang dinilai dapat sijil. Anak balik, bah, ni sijil apa dia mah? Ni sijil tak pernah punch card merah. Maksudnya apa tu bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat ni, ada caranya. Wah, hajar ke. Kau galak bosan tu, kau tahu kau pernah buat. Tu sebab mesin punch card tu kan. Tu sebab kita pakai thumbprint, pakai card sekarang. Mana ada pakai ni dah? Pakai lagi ke? Ada cawangan yang masih pakai? Ada masih? Saya nak ingatkan kita dah masuk tahun 2020 tau. Tapi sebenarnya punch card ni pun tak perlu sebenarnya. Dia menyebabkan staf tertekan. Relax ya. Ataupun kita pakai buku macam dulu. Puan Aduni 7.30 pagi sign. Kemudian Puan Ifah sama seperti di atas. Kan sana bawah tu SDA. Audit luar datang kan. Bagus betul. Serentak sampai semua. Dia macam sampai sesama macam ni sampai. Betul lah. Tapi korang boleh tengok lah. Orang perempuan ni dia punya iltizam bila time balik kau tengok. Kau tengok kat mesin punch card tu. Muka yang sama setiap hari. Dan untuk mendapat tempat pertama tu tanpa sadar. Sorry saya cakap. Tanpa sadar kau dah membuang 5 ke 10 minit masa untuk pastikan kau duduk depan sekali. Dari segi amanahnya tak ada. Tak pernah saya tengok pergi kat mesin punch card buat kerja. Nak siapkan kerja ni sambil tunggu kat mesin punch card sampai tak buang masa. Tak ada. Yang ada macam ni. Lepas tu orang lain lalu belakang. Dia semua belakang. Kan aku tak tahu. Pengarah tu nampak pada ni senyum-senyum. Kan dia tak tahu. Dia tahu tau. Tapi yalah faham orang perempuan dia penting. Orang perempuan dia penting. Orang lelaki pula jangan nampak mesin punch card panjang. Minum dulu lah. Dia tak kisah. Sebab orang perempuan dia penting balik tu. Balik awal tu. Sebab dia fikir anak. Tak anak dia, anak mak mentua dia. Dia memang fikir. Laki kau lah. La ilaha apa payah sangat nak faham. Terfikir dia. Siapa? Apalah itu pun tak faham kan. Orang saja pakai bahasa tersirat ni. Tak percaya kau tengok muka dia stress. Dia lepas punch card kau tengok dia berlari pergi kat kereta. Lepas tu sampai kat kereta cari kunci kereta. Kau tak? Kan? Lepas tu dia buka kau tengok ya Allah dia punya stress. Kau tengok kat traffic light bawah tu nanti. Dagu atas steering. Lepas tu dia maki semua bodoh traffic light ni. Traffic light tu bodoh kau tu. Memang dia cepatlah tergigit depan ni Allah. Orang lelaki dia tak, dia relax je. Dia dah ada jawapan. Tu orang perempuan kadang dia bawa kereta, dia tak sedar, dia tersagak sana, dia terlanggar sana sebab. Tapi orang perempuan ni tu, yang paling hebat bila dia bawa kereta, bila bertanda kau tu, apa? Orang lelaki ni dia cam tau. Kalau bab kereta tu gelanggang orang lelaki. Jangan sepah tu kereta orang lelaki. Orang perempuan gelanggang dia rumah. Jangan sepah rumah tu perempuan. Tapi dalam kereta tu lelaki punya. Perempuan kasut dashboard. Ni fail khusus yang hari ni dekat belakang tu 5-6 bulan dah kat belakang tu. Memang biasa. Tapi kalau lelaki nampak bertanda kereta, ni apa hal ni? Ni asal bertanda ni? Apa jawapan standard dia orang? Tadi tak ada.
Aku tahu dah, aku kaji dah tu. Jadi maknanya tak kisahlah. Tapi macam mana pun yang paling susah sekali tadi, dan niat satu, yang kedua jihad. Perjuangan nak berubah. Sebab kadang-kadang macam saya kata tadi, status quo, nak berubah tak tahu. Okey, kamu nak kuruskan badan. Okey, saya nak tanya. Dia tanya, berat sekarang berapa? Dalam 90 lebih, dia tak sure. So macam mana nak kuruskan badan cakap? Kan? Kau tolan lah hubik apa pun, tapi kalau menterdarah sama, tak mahu dia kurus. Betul. Memang betul pun. Nak kurus paling cepat sekali, saya bagi petua 4 warna putih kurangkan. Nasi, gula, susu, tepung. Kalau boleh stop tahu. 2 minggu kita boleh pakai baju lama. Percaya cakap saya. Nasi, gula, susu, tepung. I takkan nasi, I makan mi tepung. Tak boleh. Mihun sama macam nasi. So ambil lauk saja. Kalau boleh makan sayur. Saya dulu waktu TV Hijrah bayar saya 12 sesi dekat gymnasium tu untuk fitkan badan. Sebab ayat yang paling menjahanamkan saya ni, tak apa kau tinggi tak nampak sangat. Itu ayat tu yang masalah tu. Tak ada dia mesti ada berat yang ideal untuk kita. Kalau tinggi kita macam saya, tinggi saya 183 cm, maka yang sesuai untuk saya adalah 83 kilo. Dan saya memang overweight. Tak boleh, saya kena kurangkan. Nasi, gula, susu. Masa tu, saya yang paling mudah lah kalau kita nak kontrol diet kita, beli salad dengan apple hijau, potong, letak dalam packing kan. Pagi sebelum keluar pergi pejabat, makan tu, minum air suam atau minum air manis, boleh sekali je pagi. Pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tanan tau, 2 biji. Kau 2 tanan tu, kau nan borok tu. 2 biji tau, 2 biji. Lepas 2 biji, pukul 12 masuk gym. Memang betul, rupa je bila kita masuk gym, siapa yang nak masuk gym tu dia tahulah. Siapa tak biasa, dia boleh muntah tau. Saya masuk gym, sampai pukul 2 siap ada instruktor lah. Bukan buat benda yang buat berat, angkat berat lagi. Baru turun, naik, berdiri, pusing sini. Itu pun dah rasa lain macam. Balik nak masuk dalam kereta, macam orang pantang bersalin. Menggigil-gigil hari pertama tu. Mandi punya lama nak menginsafi. Kenapalah aku pergi gym ni, macam tu lah kan. Kemudian pukul 2 sampai pukul 6 barulah kita boleh makan ayam atau ikan yang dibakar sahaja. Kemudian lepas pukul 6 kalau lapar lagi, makan buah yang dapat lepas ceramah. Nasib baik tak ada. Kan tak, biasanya lepas ceramah manjang-manjang buah. Tapi saya nasihatkan semua. Tapi yang ni bagus, dia tak bagi buah. Okay. Sebenarnya sebaik-baiknya nak dapat pahala yang berkembang, bila ada tetamu kita datang, kita tengok kecenderungan dia minat apa. Beli buku untuk dia yang berkaitan dengan tu. Sebab buku baca, kita dapat pahala, orang yang baca dapat pahala. Maaf cakaplah, bagi hadiah makan-makan, nak pula ada yang bagi keropok lah apa, beg tahi. Maaf saya cakap, memang ya. Kadang-kadang dia pun tak buat balik, dapat buah besar-besar, tuan-tuan. Bukan saya tak tahu perkeliling kerajaan, untuk menteri besar berapa ratus sampai 1,500 bukit buah tu. Bakul dia dah mahal mana. 1,500, 500. Sudahnya dia bagi debar dia buat balik rumah. Tuan-tuan fikirlah membazir macam mana, kan? Bagi buku, paling tidak baca dah ilmu sepatah dua, kan? Jadi itu antaranya. Yang kedua saya kata jihad tu tadi, yang kata nasi, gula, susu, tepung tadi. Nasi, gula, susu, tepung paling susah nasi. Waktu makanan ruji gitu kan. Tapi jangan risau, lepas 2 minggu badan kita okey. Kita tak kisah pun tak makan nasi, bukan lauk. Tapi kalau lepas 2 minggu tu, badan kita dah okey, kita start makan nasi balik, badan kita naik lagi cepat daripada sebelumnya. Saya sendiri last makan nasi, ni yang tadi, masa dekat R&R Almina tadi, tu last. Tak ada dah. Maknanya belum mula lagi lah. Macam tu. Tapi dulu saya pernah buat. Memang betul. Jadi saya cadang pada siapa yang nak kurangkan badan, buat tu sambil ambil susu kambing. Terbaik. Tu. Susu kambing tu jangan yang nantilah kemudian nak cerita. Okay. Jadi makna kata yang kedua jihad. Apa yang susah dengan jihad? Jihad ni, orang faham jihad berperang. Kan? Tak semestinya. Saya minta semua nanti, ni satu hadiah untuk semua. Balik nanti buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13.
Dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 ni lebih kurang saya ringkas. Allah Ta'ala tanya, maukah kamu sekiranya aku berikan kamu satu perniagaan, tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Berjuang membela agama Allah dengan dua perkara, iaitu harta benda dan keduanya diri sendiri. Mana duit kita yang kita ada, belanjakan di jalan Allah. Diri kita buat sesuatu biarlah kerana Allah. Itu perjuangan dia. Dan apakah keuntungannya? Allah Ta'ala jawab dalam surah As-Saff. Dia kata ada 4 keuntungan. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, Allah berikan syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Bila kita buat kerana Allah, kerja rajin-rajin, tengok. Satu benda yang kita tak sangka nanti Allah bagi rezeki macam-macam. Buang 3 penyakit berangkai dalam hati kita. Saya nak tanya, manusia ni yang patut kita jawab lah kan? Bahagia letak di mana? Perempuan jawab, lelaki jangan jawab. Perempuan, bahagia letak kat mana? Mana? Pandai dia jawab. Hati. Yang menyebabkan lelaki tak bahagia selama ni, sebab daripada hati tu dia mengangkat naik ke mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Masuklah lelaki sibuk tengok bini orang, terlupa bini sendiri ada. Macam tu lah. Bini orang memang nampak lawa sebab perbandingan tak adil. Membandingkan bini orang yang pergi khusus hari ni dengan bini kita yang lipet kain, mana sama? Tak sama sistem pemakaian dia. Kau pernah tengok bini kau pakai lawa macam mana, pakai tudung? Pergi mana yang lipat kain? Mana? Memang takkan dapat lah. Dia kalau dia dapat, dia lipat kain, dia balik ni sekarang dah sehari ni khusus ni. Dia balik kan, dia punya buang tudung tu. Rap. Krah. Dia punya kambang tu satu pencapaian tu. Lepas tu serap baju binatang, mak. Mula cari habitat. Wah, baju kelawar. Kau tengok ayat dia. Seksi apa baju tu? Yang tak tahu masalah je baju kelawar tu, baju kelawar itulah. Baju kelawar itulah yang menjadi pakaian rasminya. Jangan tipu aku kau basuh baju kelawar tu hari-hari tu sekarang. Tapi itu dia. Tak, tu saya cakap. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Manusia jadi tak bahagia 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok ada orang lagi susah pada kita, bang. Dan yang ketiga, sibuk cakap apa yang aku ada hari ini adalah hasil usaha aku. Tak, apa yang kita ada mungkin kita usaha, tapi semua dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita. Pagi bawa lori pukul 3 pagi hantar barang. Sampailah pukul 10 pagi tukarlah pakai uniform jadi pengawal keselamatan. Pukul 6 petang tukar pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan dekat kedai-kedai restoran. Sampai pukul 11 malam balik anak dah tidur. Ada orang tu kerja pagi potong malam ceramah. Ada. Tu sebab kita kalau balik lambat, jangan tu masuk bilik kita. Balik tengok anak-anak kita. Ya Allah. Masa bila lah budak ni besar? Kan? Pasal tak macam tu? Masuklah bilik sendiri. Lah kau pun dah besar. Masuk bila kau besar tu? Wajar macamah ni tu kan? Adalah. Tak, tapi memang ya. Sebenarnya nak ajar kita, mata ni sibuk tengok apa yang ada. Kadang-kadang kita terlupa. Tuhan bagi kita nikmat banyak. Sibuk tengok apa yang ada. Kenapa? Jari kita ni Allah saja bagi. Ada pendek, ada panjang. Sebab nak tahu fungsi beza-beza. Kau marah. Puan Adu ni dia tahu apa. Dia pengarah. Dia senang. Semua ada. Ni ada. Kalau kau nak marah. Berapa ramai nak menteri. Pernah tak menteri perladangan dan komoditi panggil kita datang pejabat dia? Sebab punca salah putus state.
Salah foto state, bagi kat Puan Aduni, bentang depan menteri salah. Puan Aduni kena marah. Puan Aduni tak cakap. Budak pun ni ada seorang saya punya pegawai takbir itu baru kerja, dia salah foto state. Tak. Minta maaf lah, saya tak salah bawa dokumen. Puan Aduni yang kena. Tapi kau Puan Aduni balik je ke pejabat, memang siap lah kau. Macam tu lah akhirnya kan. Tapi nak tunjuk tanggungjawab orang lain besar. Yang kau minta nak jadi macam orang lain, kenapa? Kan best kan kalau popular macam pelakon. Tak payah. Aku ni dah azab dah. Kau tengoklah cari. Gambar boleh. Geram tak aku kadang. Yang nak ambil gambar semua tu tua. Yang baik kat Politeknik. Politeknik Malimau. Ya, ni sama debat kan. Ada juga yang muda kan. Mak saya minat betul. Mak dia yang minat. Nak cakap apa? Tak adalah. Tapi makna kata susah. Tu sebab saya pelitup muka ni. Saya dah balik. Saya dah pakai sebelum daripada PKP lagi. Sebab saya keluar memang kena pakai centang, pakai semua tu, pakai cap, barulah boleh jalan. Kedai pun tak boleh pakai apa makan kat kedai ramai orang. Cik kedai tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang, tak sadap. Dia tu nak minta glamour buat apa? Paning kepala tu. Tak payah. Iya, syukur dengan apa yang ada. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan mungkin tak bagi kita dapat APC, tapi Tuhan bagi isteri pandai masak. Macam lempar-lempar jadi, Nak semenjak PKP itu kan 3 bulan dia pula dah masuk grup masak tak jadi itu kan. Hari-hari dia tanya kita, bang cakap je nak masak apa ni, cakap je. Abang cakap je, pernah tak berlaku sebelum ni? Tak pernah. Rupa-rupa pertanyaan tu bukan kosong tu. Tin barang sampai. Tin barang sampai. Aduh. Ninja van, ninja go, nak paning lah kepala kan. Betul betul tak kan? Tapi kita tak apalah, syukur isteri kita pandai masak. Allah mungkin tak bagi tu. Allah bagi rezeki anak kita pandai. Tiba-tiba anak konvo menitis mata, ya Allah bang. Anak kita perempuan kan tak kena ikut emosi, bang anak kita konvo bang. Anak kita dah konvo dah bang. Kau ni pun kau ya pun tak payahlah, malulah lelaki. Konvo tadi kah? Bukan konvo mesti. Tak, sebab nampak ramai mak muda ni Puan Aduni. Jadi ramai. Kan konvo tadika nak menyampah lah aku. Yang jadi dia menangis tu sebab anak tu boleh buat persembahan masa konvo tadika tu, ikut disiplin yang cikgu dia ajar kat rumah. Tak dengar cakap. Tu sebab jangan, mata ni jangan sibuk sakit tengok orang. Jangan tamak ambil hak orang, jangan. Kedua, jangan sombong. Aku tengok aku kan. Kadang kita sombong benda tak ada apa-apa. Motor aku macam jadi tak? Dia kata aku lawak. Buat apa? Syukur dengan apa yang ada. Kan ada je. Dengar-dengar kan siapa tu naik pangkat. Tak apa dijilat dah bos tu. Tengok ayat kau. Dengar dia beli kereta baru. Tak mana dicuri. La ilaha illallah. Anak dia dapat PSA 6A. Macam anak dia seorang pandai. Cuba cakap baik. Dengar dia naik pangkat. Alhamdulillah. Besok apa-apa dia minta tolong dia, kita minta tolong dia kan. Manalah tahu. Apa masalah? Dengar dia pakai kereta baru. Ya ke? Oh, boleh lah kita naik. Kita tak payah servis, tak payah bayar. Kita boleh naik. Anak dia PSA dapat nak pergi. Alhamdulillah di kalangan staf ni ada juga anak yang berpandai. Syukur sangat-sangat. Tak ada orang cakap. Anak staf peladang, tuan peladang, semua membangang lah kau. Tak ada. Ada yang pandai. Nak buktikan ada anak yang pandai. Haji apa tu nak? Haji mana? Yang umur 85 tahun yang kita pergi kampung itu. Kenapa? Kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita aku ni. Perempuan ni tentulah. Kau tak dengar habis. Kenapa? Bini dia umur 25. Baru jadi cerita tu. Ya ke? Kalau yang baik, yang sangka baik, alhamdulillah dapat bini yang tegap boleh jaga dia. Macam tu lah. Ini tak, malam pertama mati tu. Apa tu? Cuba cakap yang baik-baik. Cuba kau tanya perempuan tu. Dek, ni akak nak tanya, apa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Pertama dia memahami. Ambil kau. Kedua dia romantik, pandai bergurau. Iya. Aku tengok macam tak terayur. Iya. Lagi dia jarang marah. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Ada pakak tak terangah.
Nak marah balik macam mana? Ni contoh lah, bukan orang sini lah, contoh. Jadi mana kita ni kadang hati kita cepat menghukum orang. Jadi perjuangan tu, pertama tadi pengampunan dosa-dosa. Kedua, jangan lupa cerita tentang syurga adnin. Ketiga, Allah akan berikan pertolongan, bantuan pada kita. Dan yang keempat, dalam surah As-Saff Allah tak beritahu, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Usah biar dia dapat suami romantik macam ni lah, terbaik. Mana boleh bayar dengan APC? Antara dapat APC dengan suami romantik, nak mana perempuan? APC 1000. Okay. Kau sabut lah, romantik pun bukan jadi apa. Pemalih kojo tu kan, apa salah. Suami balik romantik, sayang, jangan makan. Belum. Makan sama berapa jam dapat suami macam tu? Assalamualaikum. Pahal. Tu perempuan. Malah. Tu sebab orang perempuan, kalau melayan lelaki macam tu sebab dia balik lambat, dia singgah kedai tom yam. Kau jangan main-main. Kedai tom yam banyak syalam ni. Dia singgah kedai tom yam, kau tengok budak kedai tom yam tu ambil order. Bukan macam kita, bang nak apa? Tak. Pakai gapo, beh? Sik goreng, so lagi beh. Terus dadah, so lagi beh. Musa beh. Kau jangan, don't take things for granted tau. Syukur. Berubah perangai kita. Keluarga bahagia, anak pandai. Kadang, ambil duit belanja. Mama tak boleh bagi banyak. Mama boleh bagi RM1 je hari ni. Tu je kemampuan kita. Kita cakap kan, lepas tolak gaji, tu tinggal, ambil mama. Ngadu kan mama? Siapa yang basuh diri dia mama? Nganak, aku tak ngaku dah. Nampak. Mama, papa, mami, papi, daddy kan. Nah, bagi kat anak. Nah, ambil lah. RM1. Tak apa mama, yang ni duit RM1 ni Alun simpan dekat dalam tabung lepas tu hari ni Alun puasa. Allahu Akbar. Tu maksud berkat. Lepas tu anak balik, mama, Rizak peksa kan, alhamdulillah dapat bos satu. Ya ke Allahu Akbar. Macam tu kita nak. Tu rezeki Allah bagi tu. Bagi suasana rumah walaupun tak besar mana, tetapi bahagia. Tu penting. Ini kadang gaduh ya kerja. Isteri penat, maklum lah, pegawai kan. Lepas tu balik pula, dah seminar sehari, balik sampai rumah penat, dah masak macam-macam. Kata kalau muka penat. Suami lah boleh tanya benda yang tak ada atas meja tu. Macam-macam yang masak. Telur dadah tak ada lah. Dia punya semangat keperwiraan dia sampai kata. Tak ada ke telur dadah? Macam-macam binatang masak dah makan lah. Itu punya garang. Itu aku tak tahulah apa masalah dia bergaduh dengan orang pun tak tahu. Ataupun cakap lembut maksud kasar. Telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Betul. Dia cakap lembut. Kau jangan macam-macam. Rupanya sebab telur mata kebau dah ada. Macam tu lah. Apa salahnya? Telur dadah tak ada ke? Telur dadah kejap pegang tangan. Abang lepas tak? Ni pengaruh drama Aku 7 ni. Saya tak tengok apa 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok, tapi jahat betul Mak Leha tu kan. Tak, saya tahu watak je, saya tak tengok. Kan. Dia pegang, tak apa bang saya masak. Tak apa abang tanya aje. Abang lepaslah. Sayang duduk. Abang tanya aje kan. Abang bukan lama pun, 2 minit je. Kan, sayang. Apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang. Anak kat meja makan tu, muntah belilah tu. Apa hal? Tapi lah kalau ada suasana macam tu, saya tanya perempuan, suka ke tak suka? Belajarlah. Kita selalu sebut, puan, kita selalu sebut dekat staff, semua orang selalu sebut, sabar separuh daripada iman. Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Kau dah bagi separuh lah, tak ada orang tanya kan. Separuh lagi apa? Tak ada kau tanya pun. Sabar separuh daripada iman, separuh lagi adalah syukur.
Nabi sebut amat menakjubkan umatku. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur. Bila diberikan ujian, dia bersabar. Itulah hakikat hidup kita ni. Nak bahagia, sabar dan syukur, kita bahagialah. Inilah penghijrahan yang paling besar. Walaupun susah, tapi itulah matlamat bahagia kalau kita nak capai. Mak ayah kita dulu apa pun tak ada, tapi dia boleh bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nasihat saya, tengok, biarlah rumah kita kecil, rumah orang tu besar. Syukur, yang penting kita ada tempat tinggal. Biarlah kereta dia Grand Livina, kereta kita Grand Liviva 660 lah tu. Syukur bila servis bayar tak mahal. Biarlah jam tangan dia 50,000, jam tangan kita RM5. RM50 beli ke pasar malam, tak kira lah. Masa ini tunjukkan sama. Puan pengarah, timbalan pengarah naik kapal terbang pergi seminar, duduk business class, kita duduk ekonomi, syukur. Sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Pintu keluar masuk sama. Belum pernah lagi kita akan mendarat sebentar lagi ke penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Belum pernah lagi dah. Tak ada lagi dah. Malahan untung duduk belakang sebab dekat dengan pramugari. Kacang ada kacang. Saya minta kacang tu sebaban buat balik tau. Biarlah orang kata, biarlah banyaknya kain nak lipat. Allahu Akbar. Bila nak ada mesin lipat kain ni, syukur tu tanda kita ada pakaian. Jangan mohon, bini aku ni Allah beletai je lah. Syukur tu tanda dia sihat. Kalau dia sonyap lagi kau huru-hara tau, biarlah dia bercakap apa. Sini apa hal ni, betul tak kan? Hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Mana tahu tu? Mahu tempah baju ni tahun lepas dah tak muat. Syukur tu tanda cukup makan. Nampak tak? Wallet dia sampai harga RM50,000. Wallet kita RM5, gambar Liverpool, you'll never walk alone. Bukan boleh masuk almari. Masuk duit tebal tak boleh lipat. Apa nak bangga-bangga sangat? Syukur dengan apa yang ada. Biarlah suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan kita malam ni tau. Orang lelaki ni memang dia nak tidur, memang dia senang. Dia boleh, kalau dia pakai baju tuan peladang ni pun, dia boleh tidur atas katil sampai malam kan. Boleh dengan baju ni. Tu bini bising, tukarlah baju dulu kau ia pun. Tu perempuan. Orang perempuan ni macam-macam. Dia macam prosedur sebelum tidur. Undercoat lah, buang lah. Makan nak ubat lawa, ngap. Lepas sebulan muka macam tu kan? Lepas tu bila tutup lampu, bila dia tutup lampu menyala muka. Bukan sebab iman lah dengan handphone, bukan sebab iman lah. Lepas tu baru dia nak tidur kan, dia macam-macam bunyi dengan sebelah tu. Ada yang bunyi mengunyah. Nyam. Apa kunyah kat orang tua ni? Ada yang bunyi gasah gigi tu. Tajam gigi ni kan. Ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi tu. Esok pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada yang bunyi vibrate handphone tu. Tu bunyi paling popular. Yang lagi penat dia ada bunyi ujung tu sikit. Itu Yang paling penat dia cakap bahasa Rusia hujung tu. Saya tanya orang perempuan, pernah tak kita tak boleh tidur sebab suami kita berdengkur sampai kita duduk tengok dia tidur? Pernah tak? Pernah kan? Tengok, dia pernah buat kerja tu. Apalah kau tanggung ni, bah? Pernah sekali dia tengok kita tu, yang paling tak tahan bila sampai dekat chorus tu. Dia macam tercokik tu. Dia letak kat hidungnya, hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Hidup. Sampai pagi senyap. Tu jarang-jarang berlaku tu. Itu ada satu makcik tu kan. Tak adalah masa lain paling tinggal ke pakcik kau time tidur lah.
barulah makcik sadar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai hari ini, dengar suami berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Betul-betul. Jadi, ingat, di dalam penghijrahan, hanya ada dua saja Nabi kata sekarang ini, iaitu niat dan jihad. Perkasakan niat kita. Perkukuhkan diri kita untuk berjihad, berjuang, berubah lebih baik niat kerana Allah. Jadi banyak lagi kalau ikutkan, tapi saya ikut masa saya sejam. Kita mula 9:40 kita berhenti 10:40. Lagipun saya tak nak ambil masa banyak untuk bercamah selepas ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Ucap terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit makluman, di belakang sana ada sahabat saya. Dia memang ikut